Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi yang mulia ini kita sambung dalam level yang kelima, dalam bab buku Nahwu Al-Fatih ni. Okey. Pada safhah mi'ah wa samaniyah 108. Muka surat 108, kita akan bincangkan mengenai dengan uslub ta'ajjub. Jadi untuk tuan-tuan puan-puan yang baru mengikuti siaran kita pada hari ini, kita sentiasa akan bersiaran di pagi dan juga petang, di mana di page Pusat Tahfiz At-Taqwa, sila layari di sana, dan segala tentatif program kami, tentatif program dan juga segala butiran lanjut semua berada di sana. Kita boleh layari di page kami dan lihat kami adakan program kursus 3 bulan Nahwu Saraf untuk membolehkan pelajar yang walaupun tidak ada asas, mereka boleh mengikuti pengajian kami untuk membaca kitab Arab tanpa mempunyai baris. Okey. Cuma yang terbaiknya kepada pelajar-pelajar lepasan SPM yang tidak ada pekerjaan, tidak ada kerja nak buat, program nak buat, maka mereka boleh sertai kursus kita. Digalakkan sangat-sangat. Samalah juga orang yang akan menduduki STAM. STAM juga perkara yang penting kerana kita juga akan menceritakan tentang takbir-takbir, iaitu ibarat, bagaimana nak membuat struktur dalam bahasa Arab yang baik, yang betul. InsyaAllah kerana dalam STAM ni boleh dikatakan semua keseluruhan dalam bahasa Arab. Okay? Jadi, dan juga kita perlu memahami teks, konteks, kontekstual ataupun teks nas dalam bahasa Arab tu kita kena faham dengan sebaiknya supaya kita tak tersalah dalam menafsirkan sesuatu ayat ataupun maksud murad musannif. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bincangkan dalam muka surat 108 dalam Nahwu Fatih ni, iaitu dalam uslub at-ta'ajjub. Kita telah bincangkan semenjak semalam ni, kita bincangkan apa dia, 2 hari lepas kita dah bincangkan, iaitu uslub syartiyah dan juga jawab syarat. Yang keduanya uslubul qasam, sumpah dan juga jawab sumpah. Dan yang ketiga baru sebentar tadi kita bersiaran, iaitu mengenai dengan uslub apa kita panggil uslub al-dham wal madah, iaitu mengenai dengan pujian dan juga cacian, cercaan. Okey. Sekarang ini uslub yang keempat yang kita akan pelajari, iaitu uslub ta'ajjub. Iaitu bagaimana nak menggambarkan rasa, menzahirkan rasa ta'ajjub. Ta'ajub, rasa ta'ajub ni rasa pelik, rasa kagum, admire, kagum, pelik. Okey. Bila sebut uslub ta'ajub, adalah uslub yang digunakan untuk takbir sesuatu benda tu kita rasa aneh, pelik. Okey, rasa benda tu besar. Okey. Contohnya ma'azaba ma'an-nil, iaitu betapa eloknya, cantiknya air sungai Nil. Okey. Nampak dalam bahasa Melayu terjemah betapa. Itu terjemah bahasa Melayu kita lah. Kita lihat sirah ta'ajjub ni, dia ada 2 sirah, fi'il madhi dan juga fi'il amar. Sirah ni perkataan yang khusus, bila kita jumpa perkataan itulah fi'il dalam, itulah dia sirah ta'ajjub. Terjemah dia betapa indahnya, betapa cantiknya, betapa pandainya. Okey. Jadi kita lihat yang pertama, sirah dia sirah fi'il madhi, iaitu ma af'alahu. Okey. Sirah yang kedua dipanggil sebagai af'il bihi. Sirah yang kedua. Okey. Itu semua nak menceritakan tentang ta'ajjub. Satu fi'il madhi, satu fi'il amar, ada sirah yang khusus lah. Ada beberapa syarat, dawabit, syarat untuk ta'ajjub ni. 2 sirah ni ada beberapa syarat.
syarat nak letak fi'il madhi untuk ta'ajjub, fi'il amr untuk ta'ajjub ada beberapa syarat, ada beberapa garis panduan yang diberikan kepada kita. Okey, pelajar-pelajar perlu salinlah nombor 1, 2, 3 kerana tidak terdapat pada Nahwu Fatih ni. Nahwu Fatih ni tidak terdapat. Dia hanya pada 108, hanya satu muka surat je, satu page je. Itu pun dia bahagi dua, isim tafdil dan juga isim uslubut ta'ajjub. Sekarang kita nak letak syarat-syarat ni juga penting lah untuk kita nak membuat ayat uslubut ta'ajjub, ta'bir sesuatu ayat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara syarat garis panduan ulama-ulama nahwu telah berikan kepada kita. Syarat fi'il tersebut yang pertama sekali, fi'il tersebut mestilah fi'il thulathi. Apa maksud thulathi? Thulathi 3 huruf. Bukan fi'il 4 huruf, bukan fi'il 5 huruf, bukan fi'il 6 huruf, dan fi'il 7 huruf memang tak ada dalam sejarah. Dalam sejarah Islam tak ada 7 huruf. Setakat 6 huruf je yang paling banyak. Okey. Perkara yang pertama kita perlu ingat, untuk buat uslub sirah ta'ajjub, mestilah fi'il tersebut fi'il thulathi, 3 huruf. Okey. Perkara yang kedua, fi'il tersebut mestilah fi'il yang tam. Tam ni apa? Maksudnya bukan naqis, bukan kana. Kana dan juga adik-beradik dia lah, akhawat dia. Macam zalla, bata. Bukan. Dia bukan fi'il yang berkaitan dengan itu. Jelas? Maknanya pendek kata, syarat yang kedua ni, dia hendaklah fi'il yang tidak ada terkait dengan isim dan khabar. Okey. Jelas Kemudian perkara yang ketiga, dia bukan sifat tau, dia fi'il, tapi fi'il yang bukan sifat. Sebab contohnya macam contoh ahmara. Ahmara ni fi'il tu, dia atas wazan fi'il lah, sifat, dia sifat-sifat merah, tapi atas wazan fi'il ahmar. Ahmar. Yang mana muannas dia adalah hamra, atas wazan fa'la'u. Fa'la'u. Jadi atas wazan sifat, atas wazan fi'il pun tak boleh. Dia tak boleh untuk dijadikan sebagai sirah mubalaghah. Ingat syarat yang ketiga, sifat yang atas wazan fi'il, af'alu, af'al, kita panggil af'alu, ahmaru, yang mana muannas dia adalah fa'la'u ataupun hamra'u, sauda'u, bayda'u. Maka ini tidak boleh dijadikan sebagai at-ta'ajjub. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, dia mestilah musbat. Apa maksud musbat? Dia bukan nafi. Kalau fi'il nafi tak boleh jadi ta'ajjub lah. Kena ingat yang keempat adalah musbat. Dia mesti fi'il yang tidak ada huruf nafi. Kalau yang ada huruf nafi tak boleh jadi ta'ajjub. Dan seterusnya yang kelima, dia mestilah mabni ma'lum. Mabni ma'lum apa? Lawan dia mabni majhul. Kalau fi'il majhul tak boleh dijadikan ta'ajjub. Dia mesti fi'il ma'lum. Majhul ni maksud apa? Majhul ni terjemah dia di lah. Dikeluarkan. Dimasuki. Dibuka. Semua di itu adalah majhul. Dia mesti nak buat ta'ajjub mestilah fi'il tadi fi'il ma'lum, bukan majhul. Okey? Kemudian yang seterusnya, syarat yang terakhir yang keenam adalah fi'il tersebut adalah mutasarrif. Fi'il yang boleh ditasrifkan, bukan fi'il jamid. Dia bukan fi'il jamid macam ni'ma bi'sa, dia fi'il jamid, tak boleh nak tasrif. Jadi untuk ta'ajjub ini, uslubut ta'ajjub, mestilah fi'il tersebut fi'il yang boleh ditasrifkan. Mana ada fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya, maka barulah boleh dijadikan sebagai uslubut ta'ajjub. Jelas Okey. Kita lihat contoh sirah yang pertama, beserta dengan i'rab dia. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, apa itu definisi tadi kita bagi tahu, apa itu ta'ajjub. Yang kedua, dawabit, iaitu kita panggil apa ni, garis panduan yang ulama nahwu letakkan syarat untuk letak ta'ajjub. Dan yang ketiganya contoh. Okey Contoh dia ma ajmalas samaa. Ma ajmalas samaa. Betapa cantiknya langit.
Betapa indahnya langit. Itu terjemah bahasa Melayu lah. Makna takjub ni. Okey, ma tu ma apa? Ma nafi ke apa? Bukan. Ma itu maksudnya ma tu adalah kita panggil ismul mausul, dia isim nakirah. Dia isim nakirah yang makna dia syai'un. Ma tu makna dia syai'un, sesuatu. Bukan nafi. Ma tu makna syai'un. Syai'un azim, sesuatu yang sangat besar. Dia mabni ala sukun sebab dia ma ini adalah isim, kita panggil ismul mausul, yang memberi maksud syai'un, yang dia adalah mabni, yang sampai hari kiamat tak boleh berubah dia punya kedudukan, posisi dia seperti itulah. Jelas okey. Ma yang Arab dia fi mahalli, dia pada tempat dia, pada awal ayat, pada tempat marfa' rafa', jadilah dia mubtada. Walaupun pada hakikat tak nampak pun rafa' tadi. Jelas Ajmala itu adalah fi'il madhi. Ajmala fi'il apa? Fi'il madhi. Okey? Sebab dia fi'il madhi mabni 'ala al-fathi. Dia baris atas hujung. Ajmala. Fi'il madhi lah. Bila fi'il sudah pasti kena ada fa'il dia, untuk lengkapkan ayat. Mana fa'il dia? Fa'il dia dhamir di dalam ajmala, dhamir tu dhamir huwa. Wajib ditakdirkan dhamir huwa. Okey. Jadi fi'il ajmala, fi'il madhi, fa'il dia adalah dhamir di dalam tu, takdir dia huwa, kembali kepada ma yang bermaksud syai'un. Okey. Jumlahkan dia, kita combine, gabungkan jumlah antara fi'il dan juga fa'il huwa tadi, maka jadi dah dia khabar kepada ma mubtada tadi. Ma tu mubtada, ajmala fa'il dan fa'il, jumlah itu menjadi khabar kepada ma. Jelas? Okey? As-samaa berbaris atas, dia menjadi maf'ulun bih. Okey? Bila ada fa'il, ada fa'il, maka ada maf'ulun bihnya. Jadi ma ajmala as-samaa. Jelas tak jadi masalah. Okey? Itu sirah yang pertama. Nampak? Sirah yang pertama. Lepas ni kalau kita faham sirah, kita faham i'rab, tak akan keliru lagi tentang baris. Kita faham inilah sirah ta'ajub, dan juga inilah baris ta'ajub, inilah terjemah ta'ajub. Begini sirahnya, i'rabnya begini, baris kita tak akan salah lagi. Tak akan kita baca ma ajmalas sama'i, tak ada. Ma ajmalas sama'a. Okey? Jelas Seterusnya kita lihat sirah yang kedua berserta dengan i'rab supaya kita tidak terkeliru. Sirah yang kedua fi'il amar, iaitu ajmil bis sama. Terjemah dia sama Jangan kita keliru tentang terjemah. Terjemah untuk ta'ajub semua sama, betapa indahnya. Ma ajmala as-samaa, betapa indahnya langit. Ajmil bis samai, betapa indahnya langit. Terjemah sama, cuma sirah tu berbeza-beza. Okey boleh faham Makna contoh orang buat kek lah. Bila buat kek, ini kek carrot, ni kek carrot juga. Masalahnya dua-dua kek carrot namanya sama, cuma ramuannya sedikit berbeza. Sirah dia, ramuan sedikit berbeza. Ini mungkin manis sikit, ni mungkin tawar sikit, ni mungkin kacang lebih, ni mungkin tak ada kacang, ganti dengan benda lain. Contoh. Tapi tetap kita panggil apa? Terjemahnya tetap sama, sirah saja berbeza. Okey. Sirah ni makna perkataan tu lah. Okey jelas Ada apa-apa soalan wahai sahabat-sahabat kita di Pusat Tahfiz Taqwa yang mengikuti khusus pengajian kita 3 bulan ini? Ada persoalan, tinggalkan di ruangan komen supaya kita dapat share bersama-sama pengajian kita, dan kita dapat share bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Yang mana minat bahasa Arab ni, kita boleh share, kongsi dengan dia video ni supaya dia juga dapat ikuti apa itu ta'ajub. Benda ni penting, dalam Quran pun banyak, dalam hadis pun ada. Okey, benda ni penting, dan juga kita dapat share bersama sahabat-sahabat kita yang nakkan bahasa Arab, yang nak ingin mempelajari bahasa Arab. Okey, supaya pahala kita berpanjangan insya-Allah. Ajmil bis sama. Ajmil ni dia sebenarnya fi'il madhi tau. Dia memanglah fi'il amal, kita panggil macam ni. Ajmil adalah fi'il madhi
datang di atas gambaran fi'il amar. Okey datang di atas gambaran fi'il amar. Ajmil tu sebenarnya gambaran dia, kita nampak luaran dia ajmil, hujung dia mati, ajmil, lam tu mati, sukun. Makna fi'il amar lah, gambaran luaran tu fi'il amar. Tapi sebenarnya dia bukan fi'il amar. Dari segi hakikatnya dia adalah fi'il madhi yang bertopengkan dengan fi'il amar. Jelas Dia adalah sebenarnya tempat tu tempat fi'il madhi yang hanya semata-mata bertopengkan dengan fi'il amar. Nampak luaran memang jelas fi'il amar. Okey. Bis-sama'i adalah al-ba itu harfun jar. Okey, bi harfun jar Dan harfun jar ni harfun jar zaid. Apa zaid? Makna tambahan. Dia tak beri makna di ke tak beri makna apa-apa, tambahan semata-mata. As-sama'i adalah jar. Jar majrur. Tapi sebenarnya jar majrur tu hanya bertopengkan luaran jar majrur. Sebenarnya as-sama'u hakikatnya, tapi tak boleh dia nak zahir, dia tersembunyi belakang. Sebenarnya dia as-sama'u menjadi fa'il kepada ajmala. Asalnya ajmala as-sama'u fi'il fa'il. Itu hakikatnya, tapi mereka tak boleh nak zahirkan. Mereka terpaksa bertopengkan dengan satu benda lain, iaitu bertopengkan ajmala dengan ajmil fi'il amar. Kemudian as-sama'u bertopengkan dengan jar majrur bis sama'i. Okey, nampak luaran dia apa? Nampak luaran dia fi'il amar dan juga fi'il amar dan juga fa'il. Fi'il nampak luaran dia fi'il amar dan juga jar majrur. Hakikatnya di belakang tu, di sebalik belakang tabir tu, sebalik tu, apa dia? Iaitu adalah fi'il madhi dan juga fa'il. Okey, jelas Jelas. Tapi untuk pengetahuan mudah je lah. Nak tahu dia itu je dua sirah tu je. Ma ajmalas sama'a ataupun ajmil bisi. Okey. Seterusnya, kalaulah fi'il tadi fi'il yang bukan sulasi, bukan 3 huruf, macam mana kita nak buat? Contohnya tafawwaqa, intasara, kita nak buat macam mana tu? Nak buat macam mana? Jadi cara dia memang kita tak boleh nak buat ta'ajub, sebab syarat kena 3 huruf. Kalau tafawwaqa lebih 3 huruf, intasara lebih 3 huruf. Macam mana nak buat? Nanti kita akan bincangkan. Kemudian kalau fi'il tadi fi'ilnya naqis, makna ada isimnya, ada khabarnya. Macam kana, ada isimnya, ada khabarnya. Macam zalla, ada isimnya, ada khabarnya. Jelas Ada isimnya, ada khabarnya. Maka bila ada isim, ada khabar ni, dia tak boleh juga untuk buat ta'ajub. Ataupun sifat fi'il macam ahmara tadi, ahmaru, hamra. Tak boleh juga. Jadi macam mana kita nak buat dia ta'ajub? Senang je, iaitu kita bubuh kalimah asyadda. Asyadda tafawwuqi. Sangat cemerlang. Okey. Asyaddal intisar. Kemenangan yang jitu. Kemenangan yang sungguh-sungguh. Nampak? Okey. Itu memberi sirah at-ta'ajub. Okey Jelas? Ya. Okey. Kemudian dan juga cara yang kedua, boleh juga kita buat macam mana? Kita datangkan selepas daripada itu, kita datangkan masdar. Masdar yang soreh pun boleh, masdar yang ditakwilkan pun boleh, masdar muawwal kita panggil. Contoh, kita bagi contoh ma as'aba. Okey. Ma as'aba. Kaunad dawa'i murran. Okey. Nampak kana sepatutnya dia tak boleh tau, sebab dia ada isim, ada khabar, tapi boleh. Macam mana kita buat? Ma as'aba kaunad dawa'i. Kauna tu kita letak masdar. Kita letakkan masdar kaunad dawa'i.
Masdar. Itu masdarnya soreh. Boleh juga kita buat masdar yang muawwal. Masdar muawwal ni ada an. Contohnya ma arwa'a. Betapa gerunnya kemenangan yang dicapai oleh tentera. Ma arwa'a. Ma arwa'a an yantasira al-jaishu. Nampak? Ma arwa'a sirah ta'ajub. Tapi an yantasira itu sebenarnya tempat itu adalah tempat maf'ul. Asalnya al-intisara, iaitu ma arwa'a al-intisara, ma arwa'a intisara al-jaishi. Nampak? Intasara yantasiru intisaran. Tapi intisar masdar tadi kita takwilkan dia jadi fi'il. Macam mana letak an yantasira? Asalnya intisara. Nampak jelas. Jadi maknanya boleh, tapi dengan syaratlah sama ada kita nak bubuh asyadda tafawuqi, sangat cemerlang. Sirah ta'ajub juga betapa cemerlangnya dia. Ataupun boleh juga kita letakkan masdar sama ada sharih ataupun muawwal yang kita sebutkan tadi. Kalau fi'il tadi fi'il yang manfi ataupun fi'il majhul, manfi pada huruf nafi, majhul yang terjemah dia di tu, maka tak boleh untuk kita buat ta'ajub. Okey, tak boleh. Kalau nak buat macam mana, cara dia sama macam tadi juga. Kena letak masdar fi'il tadi, masdar yang ditakwilkan. Contohnya ma ajmala an yuqala, betapa cantiknya perkataan yang dikatakan kebenaran. Ma ajmala an yuqala al-haqqu. Nampak? An yuqala, ma ajmala an yuqala tu adalah masdar muawwal. Asalnya an yuqala tu qawla. Kita ambil masdar. Qala yaqulu qawlan, asalnya qawla. Nampak? Tempat masdar kita letak fi'il. Jadi masdar muawwal, masdar yang ditakwilkan dengan fi'il. Letak an yuqala. Jelas Kemudian fi'il ta'ajub ni dia tak boleh lah dengan fi'il jamid, tak boleh lah. Asal laisa ni'ma bi'sa memang tak boleh lah. Itu fi'il yang jamid, tak boleh dimushtaqkan. Okey? Dan yang terakhir mengenai dengan nuqtah muhimmah, satu perkara yang penting, kadang-kadang dia tak perlukan kepada sirah. Tak perlukan kepada sirah. Dan dia tak perlu dikias-kias lagi dah. Dia memang kiasi, memang kita dengar orang Arab kata begitu. Contohnya macam mana subhanallah. Subhanallah itu adalah satu perkataan yang kita panggil apa? Satu sirah yang ta'ajub, subhanallah. Dia tak ada khusus atas wazan fu'lana, tak ada. Fa'lana tak ada. Dia memang atas subhanallah. Lillahi darruh. Lillahi darruh tu macam subhanallah lah. Perkataan yang menyatakan kegaguman, menzahirkan kegaguman. Begitulah juga, okey. Itulah antara beberapa sirah untuk ta'ajub. Okey. Cukup setakat itulah, habis kita bincangkan pada hari ini. Untuk pagi yang mulia ini, kita bincangkan mengenai dengan uslub ta'ajub dan juga uslub zam dan juga al-madah. Okey? Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatilah masa kita, supaya kita share bersama rakan-rakan yang minat bahasa Arab, kita boleh bagi dia lah. Kalau orang yang tak minat, memang dia tak faham istilah term-term yang kita berikan tadi tu. Madah, zam dan sebagainya. Jadi maknanya untuk orang yang betul-betul je nak tahu, ingin tahu bahasa Arab ini, maka bolehlah dia ikuti kita. Dalam Quran ada tak perkataan sirah ta'ajub ni? Sirah ta'ajub ni, okey, dalam Quran ada banyak juga rasa dalam Quran ni. Contohnya apa dalam Quran? Contoh macam kita baca surah Kahfi tu, apa dia, walabithu fi kahfihim sami'atin sinina wazdadu tis'a qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi. Nampak? Absir bihi.
absir bihi wa asmi' bihi. Absir bihi wa asmi'. Asmi' tu asalnya asmi' bihi. Tapi tak perlu letak bihi dah sebab ada dah bihi sebelum dia. Cukup asmi' aja. Absir bihi wa asmi', betapa mendengarnya Allah Taala, betapa tajamnya pendengaran Allah, betapa tajamnya penglihatan Allah. Itu makna sirah at-ta'ajjub. Okey. Lagi apa lagi dalam Quran? Dalam surah Maryam ada asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Asmi' bihim. Nampak asmi' bihim. Wa absir yauma wa absir bihi juga. Tapi dia tak letaklah bihi sebab letak sekali cukup. Yauma ya'tunana lakinil zalimun al-yawma fi dhalalin mubin. Surah Maryam. Kemudian apa lagi? Dalam surah fama asbarahum 'alan nar. Ada tak fama asbarahum 'alan nar? Ma asbara. Ma mubtada, asbara fi'il madhi. Hum maf'ulun bih. Fama asbarahum 'alan nar. Betapa asbarahum, betapa menjadi sabarnya mereka di atas api neraka. Makna betapa menjadi sabarnya mereka. Jadi maknanya sirah ta'ajjub. Okey. Banyak ada dalam Quran. Lagi apa lagi? Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Qutila ni, bila qutila, Ibnu Abbas kata dalam tafsir lah, qutila ni dalam Quran maksud bukan dibunuh, maksud dilaknat. Okey, qutila maksud dalam Quran maksud apa? Dilaknat. Jadi qutilal insanu ma akfarah, dilaknatlah manusia ma akfarah, betapa kufurnya manusia. Nampak? Ma akfarahu, ma mubtada, ismul mausul, syai'un maknanya, akfarahu fi'il madhi. Fa'il dia huwa, dhamir dalam tu kembali kepada ma. Hu itu adalah maf'ulun bihi. Qutilal insanu ma akfarahu. Nampak? Ma akfarahu. Ma akfarah dalam surah Abasa wa Tawalla. Okey, jelas. Lagi ada apa lagi? Sirah ta'ajub lagi. Ada lagi sirah ta'ajub. Saya rasa cukuplah setakat itu. Cukup setakat itu pengajian kita, contoh-contoh kita bagi dalam Quran. Makna secara tidak langsung, kita telah mempelajari apa? Ilmu Al-Quran. Kerana itu adalah satu alat untuk kita memahami Al-Quran, cara memberi terjemahan yang betul. Okey, insya-Allah. Semoga Allah Taala berilah kefahaman, keberkatan masa kepada kita share ramai-ramai supaya ramai lagi dapat memahami bahasa Arab dengan baik, insya-Allah Taala. Okey. Cukup setakat itu. Subhanallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.